Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hopefully korang berada dalam keadaan sihat sejahtera, aman damai, tenteram. Dan semoga sihat-sihatlah semua Okey, so berjumpa lagi dengan cikgu pada kali ini. Masih lagi kita membincangkan bab 3 kelestarian alam sekitar. Tapi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada 3.3 pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Okey, jangan risau, tajuk kali ini senang je. Okay, tapi kita akan tengok dulu apa yang sepatutnya kamu dapat. So, standard kandungan pembelajaran kita 3.3 pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Dan standard pembelajaran kita hari ini iaitu menjustifikasi peranan setiap individu dalam mengurus sumber semula jadi untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. So, kita akan tengok apa peranan individu untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar, termasuk diri saya, termasuk diri kamu. Dan kita akan membahaskan peranan PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam menangani isu alam sekitar. Jadi apa PBB buat untuk menangani isu alam sekitar di peringkat global, peringkat dunia lah Okey, kita tengok, jom. Teknologi emisi negatif. So, apa teknologi emisi negatif ni? So, teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Senang cerita, untuk senang pemahaman kamu, teknologi emisi negatif merupakan salah satu teknologi untuk menyingkirkan kandungan karbon dioksida yang banyak sekarang ni dalam atmosfera kita. Okay? So, actually, teknologi emisi negatif ni ada banyak. Okey, ada banyak, lebih daripada 3. Okey, tapi salah satu caranya adalah dengan menggunakan mikroalga. Okey, ni gambar mikroalga. Okey. So, persoalannya, kenapa mikroalga? Okey. So, apa itu mikroalga? Mikroalga yang lazim digunakan ialah mikroalga marin, iaitu laut iaitu alga mikroskopik, maknanya kecil yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Okey, dalam kawasan laut lah. Okey, so that's why dipanggil mikroalga marin. So, mikroalga marin sesuai digunakan dalam teknologi emisi negatif kerana ini sebab dia. Kenapa guna mikroalga? Okey. Sebab mikroalga boleh mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Dan selain tu, mikroalga ni senang membiak dan sebenarnya ada tujuan lain tau kenapa digunakan mikroalga ni. Okay. Jom kita tengok. Selain daripada boleh menjalankan fotosintesis, sebenarnya ahli saintis ni dia dah kaji mikroalga ni selain daripada digunakan untuk orang kata menyingkirkan karbon dioksida, sebenarnya secara tak langsung, okay, kalau kita tengok gambar rajah ni yang saya tunjuk ni, okay, kita uji satu-satu. Mikroalga dia akan menyerap karbon dioksida, air dan sebagainya, cahaya matahari dan sebagainya untuk melakukan proses fotosintesis, untuk membina biogesim dia. Jadi biogesim sebenarnya mikroalga ni dia ada banyak kegunaannya So mikroalga kita boleh ekstrak daripada keadaan tertentu, kita boleh ekstrak dia akan menghasilkan minyak. Minyak alga, yang mana minyak alga ni yang menariknya, minyak ini akan diproses dan boleh digunakan sebagai biodiesel untuk menggerakkan enjin kenderaan. Maknanya daripada alga pun boleh terhasilnya minyak. Wow. Tapi alga tidak terhenti setakat situ, kita ekstrak dia punya biogesim ni kita boleh gunakan sebagai sumber bahan makanan tambahan kan. Sebenarnya benda ni dah ada, okay? Contoh spirulina dan sebagainya kan. Dan disebabkan fotosintesis menghasilkan gula, so boleh digunakan untuk menghasilkan alkohol. So that's why mikroalga lebih, orang kata lebih menarik untuk kita gunakan sebagai sumber, terutama dalam penggunaan teknologi emisi negatif. Okey, tak apa, jom kita cover lagi tentang tajuk ni. Selain itu penggunaan teknologi hijau boleh diaplikasikan melalui beberapa bidang ataupun beberapa aspek. Yang pertama, teknologi solar,
bangunan hijau, emisi sifar karbon, biodiesel dan kereta hybrid. So, segala yang saya sebutkan ini ada aplikasi teknologi hijau dalamnya. Okey, jom kita tengok. Ini secara dasar je. Yang pertama, penggunaan teknologi hijau dari segi teknologi solar. Okey. Cuba kita tengok gambar ni. Ya, gambar ni sebenarnya adalah gambar botol yang mana botol ni bukan kita isi lampu tau. Sebenarnya botol ini adalah cahaya dia datang daripada cahaya matahari. Di mana ada seorang jurutera ni nama dia Alfredo Moser. Alfredo Moser ni seorang engineer daripada Brazil, tak silap saya. Brazil ke Mexico. Okey. So, Alfredo Moser ni telah memikirkan satu cara bagaimana untuk membantu orang di kawasan pedalaman yang kekurangan sumber elektrik untuk menerangi rumah dia pada waktu siang. So, alternatif dia menggunakan lampu air ataupun lampu botol. Okay. So, memang bijak memang bijak, dan sebenarnya bukan saja-saja tapi rekaan ini telah digunakan di beberapa buah negara, contohnya Filipina dan sebagainya, untuk menerangi kawasan-kawasan pedalaman. Okey, yang mana orang kurang mampu. Dan ada juga orang kata inovasi daripada idea Alfredo Moser ni. Okey, so orang pun ciptalah lampu solar, yang mana lampu solar dalam dia ada air. Sebenarnya lampu adalah lampu LED yang kita letak dalam air, yang mana lampu tu boleh lebih terang, menjadi lebih terang. Okey, itu salah satu penggunaan teknologi hijau dalam bidang teknologi solar. Yang biasa kita buat pun, kita ada ketuhar solar, kita ada dapur solar, itu pun salah satu daripada teknologi solar. Wow, okey, menarik kan? Okey, next kita tengok dari segi bangunan hijau. Okey, bangunan hijau. Apa konsep bangunan hijau dengan teknologi hijau? Okey. So, ini adalah orang kata general konsep bangunan hijau, di mana bangunan hijau ni dia ada ditanam, mesti ada pokok. Okey, bukanlah kata nak semestinya ada pokok. Maksudnya dia menggunakan sumber-sumber semula jadi, ya, untuk kecekapan tenaga. Okey, contoh macam ni. So, bangunan ni orang tanam pokok, di mana bila kita tanam pokok, kawasan bangunan tu tak panas sangat. So, dia terlindung. Okey, kemudian ada bangunan ni mempunyai sistem pengudaraan yang apa orang kata secara semula jadi, di mana rekaan bangunan ni membolehkan udara tu orang kata flow secara semula jadi. Okey, kemudian dia menggunakan sumber tenaga solar. Di kawasan atap ada ditanam pokok-pokok. Okey, dan ada kawasan tadahan air hujan untuk kegunaan mungkin untuk siram pokok, untuk kegunaan tandas dan sebagainya. Jadi untuk kita bincangkan memang banyak, dan salah satu orang kata masjid pertama di Malaysia yang menggunakan teknologi hijau ataupun yang diiktiraf sebagai bangunan hijau adalah Masjid Haji Raja Fisabilillah, okey, di Cyberjaya. So bolehlah melawat ke masjid tu, tengok teknologi dia, ada dokumentari dia, boleh tengok, boleh check. Okey, memang menarik. Okey. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi hijau, emisi sifar karbon. Okey, bila kita sebut sifar karbon, maksudnya tiada karbon terlepas. Tapi macam mana cikgu? Macam tak logik je, tak ada karbon terlepas. Maksudnya macam ni. Segala karbon dioksida yang dihasilkan, okay, dia akan dibalancekan balik. Soalan macam tu. Dia akan ada offset. Offset ni maksudnya dibalancekan balik. Dengan ingat lagi kita belajar tapak tangan karbon. Jadi beberapa cara tapak tangan karbon tu, okay, menggunakan teknologi hijau, yang mana at the end, kalau kamu tengok kandungan karbon keluar dengan kandungan karbon yang diserap sama banyak.
So itu yang kita panggil emisi sifar karbon. Okey. So karbon yang keluar 5, karbon yang diserap pun 5. Seolah macam tu. So tiada pencemaran karbon. Okey. Next. Penggunaan teknologi hijau dari segi biodiesel. Okey, tadi telah dibincangkan sedikit, saya sentuh biodiesel. Jadi biodiesel sebenarnya adalah hasil bahan api yang dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan boleh, haiwan pun boleh. Okey. Dan pada tahun 2020, okey, kerajaan Malaysia telah melancarkan program biodiesel B20. So untuk mengetahui lebih lanjut, kamu boleh baca apa itu B20, apa itu B7, apa itu B10. Cuma untuk perbincangan kali ini, cikgu nak menerangkan berkenaan dengan apa kebaikan menggunakan biodiesel berbanding dengan menggunakan yang lain. Okey, yang mana orang kata biodiesel ni adalah lebih selamat. Ini hasil kajian ya. Dikatakan lebih selamat kerana kurang kandungan karbonnya dan lebih mesra alam, ya, lebih, orang kata lebih selamat untuk digunakan, ya. Kerana apa? Kerana kita tak lagi menggunakan bahan api fosil, tapi kita menggunakan biodiesel. Mana apa yang ada akan dikembalikan kepada alam, alam beri kepada kita dan kita kembali semula kepada alam. Maksudnya pencemaran tu kurang. Okey, itu point dia, ya, menggunakan biodiesel. This is salah satu daripada aplikasi teknologi hijau. Okey, penggunaan kereta hybrid. Kereta hybrid. Sekarang ni banyak kereta elektrik, kereta hybrid. Okey, apa itu kereta hybrid? Sebenarnya kereta hybrid adalah kereta yang mana enjinnya digerakkan oleh dua sumber. Satu boleh jadi sumber daripada petrol atau sumber bahan api, petrol ke diesel ke, dan satu ataupun gas, satu lagi daripada elektrik. Okey. So kalau gas, petrol ataupun diesel ni dia untuk menggerakkan enjin, dan kalau elektrik dia akan menggerakkan motor. Maksudnya kereta ni dia satu dia ada enjin, satu dia ada motor generator, motor elektrik, yang mana secara generalnya, cikgu terangkan secara generalnya, apabila kereta ni bergerak dengan hal laju yang perlahan, dia akan menggunakan kuasa elektrik. Tapi bila dia nak meningkatkan power kereta tersebut, so kita menggunakan gabungan sama ada elektrik ataupun kita menggunakan sumber daripada enjin bahan api fosil. So ini kita panggil hybrid, kereta hybrid. So nak guna elektrik pun boleh, nak guna diesel pun boleh. Lebih menjimatkan. Okey, so boleh try lah. Kalau banyak duit, boleh belilah. Okey. Next kita tengok peranan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk menangani isu alam sekitar di peringkat global. So sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu PBB. So Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, adalah organisasi antara kerajaan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan keamanan antarabangsa, mengembangkan hubungan persahabatan di antara negara-negara, mencapai kerjasama antarabangsa dan menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan negara-negara. Okey, ia adalah organisasi antara kerajaan yang terbesar, paling akrab, paling banyak diwakili di peringkat antarabangsa dan paling berkuasa di dunia. Jadi maksudnya dia melalui satu persidangan, satu pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua. Okey, itu dia punya sejarah dia memang panjang. So boleh baca sejarah dia, dan Malaysia merupakan salah satu anggota PBB semenjak dari tahun 1957 lagi. Okey, memang lama dah sebenarnya Malaysia ni join. Okey. Dan PBB meningkatkan kerjasama negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar global dengan mengambil langkah-langkah seperti berikut. So, apa PBB buat? Okey, pertama, ini dari segi isu alam sekitar. Mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran persidangan dan perjanjian antarabangsa. Persidangan dan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global. Maksudnya, masyarakat global ni maksudnya wakil-wakil pemimpin daripada negara-negara anggota
Okey. Jadi diorang pergi ke persidangan, dia akan tanda tangani setuju. Okey, bila setuju, so nanti kita akan tengok apa perjanjian-perjanjian tersebut. So bila setuju berjanji, okey, so bila janji dia akan tanda tangan dan itu kira negara tu telah bersetujulah dengan syarat-syarat dia. Okey, nanti kita akan tengok apa antara perjanjian-perjanjian yang telah PBB anjurkan. Yang kedua, menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup. Melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okey, ini antara agenda dia. Dan mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisid DDT. Okey, so ini antara sebenarnya banyak tapi ini antara perkara-perkara ataupun isu-isu alam sekitar yang diutarakan oleh PBB. Okey. Tadi cikgu ada cakap pasal perjanjian. Apa antara perjanjian yang melibatkan isu alam sekitar? Pertama, persidangan Rio ataupun Rio Conference ataupun United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, pada tahun 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. So, banyak perkara yang dibincangkan pada persidangan Rio ni, pada tahun 1992. Seterusnya, Protokol Kyoto pada tahun 1997 untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. So benda ni telah disetujui dalam Protokol Kyoto pada tahun 1997. Dan pada tahun 2016 ada satu perjanjian nama Perjanjian Paris. Apa intipati dia? Untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius. Jadi ini telah dipersetujui oleh negara-negara anggota pada Perjanjian Paris tahun 2016. So, memang menarik. Cuma terpulang kepada kita sekarang pelaksanaannya atas individu masing-masing. Tapi masyarakat secara globalnya telah bersetuju melalui perjanjian-perjanjian ini untuk menangani isu alam sekitar di peringkat global. Okeylah guys, so maka dengan itu berakhirlah tajuk ini pada kali ini. So kalau rasa tak faham boleh komen dekat ruangan komen, dan kalau rasa masih lagi tak faham boleh ulang tonton berkali-kali dan boleh study sama-sama. Dan juga boleh share dengan kawan-kawan kalau suka, kalau rasa okey, kalau rasa faham. So sampai sini saja video cikgu untuk kali ini. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Salam sayang pada cikgu. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.